Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini saya bersama dengan Ketua Pengarah Lembaga Kenaf Tembakau Negara dan juga dengan Tuan Wan Jamal, Pengarah Kastam Negeri Kelantan, Tuan AZP Douglas, Ketua Siasatan Jenayah, Ketua Jabatan Siasatan Narkotik IPK Kelantan, Tuan Syukri, wakil daripada Komandan PGA Batalion 8 Kelantan, Tuan Wan Asyadi, pegawai kanan SCB kanan saya di Kementerian Putrajaya. So, apa yang ingin saya kongsikan hari ini adalah keberjayaan operasi bersama yang kita buat dengan pihak Kastam, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan dan juga pihak Pasukan Gerakan Am PGA dan juga Jabatan Jenayah Narkotik JSJN Negeri Kelantan, di mana rampasan sejumlah 20,700 kilo bersamaan dengan 20 tan atau lebih, ringkas round up figure 21 tan tembakau yang kita rampas daripada negara jiran pada 3 hari bulan Januari awal tahun hari itu, hasil kerjasama kolaborasi jabatan-jabatan seperti saya sebut tadi, PGA, Polis, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan juga Kastam, yang berjumlah harga market dia 650,000 dengan berat 21 tan tadi. Ini adalah hasil kolaborasi RO Resek Operasi yang kita buat selama 3 minggu di negeri utara Semenanjung, dan hasil daripada perkongsian maklumat dalaman unit penguatkuasa Lembaga Kenaf Tembakau Negara bersama pihak Kastam dan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan PGA berjaya melakukan rampasan sejumlah daun tembakau jenis Virginia yang ada di depan you all semua ni, di mana nilaian pun saya cakap dia nak RM30,000 dan kalau harga pasaran RM30 1 kilo. So ini adalah suatu bentuk kesalahan kalau disabitkan di bawah Seksyen 51C 51 dan kurungan 1 Akta LKTN 2009 Akta 692, di mana kalau kita tengok naratif tu, tiada seorang boleh menyimpan atau mempunyai dalam biliknya tembakau diawet melainkan telah mendapat kelulusan pihak lembaga LKTN. Itu kalau kita kaitkan dari segi kesalahan yang dibuat terhadap pelaku berkenaan, yang mana kalau dari segi hukuman dia akta yang sama di bawah Seksyen 51 dalam kurungan 2 boleh didenda, dicas mahkamah dan denda RM50,000 dan penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau kedua-duanya. Itu adalah dari segi naratif kes-kes rampasan tembakau seperti yang saya cakap tadi itu. Dan kalaulah kita bandingkan dari segi keberjayaan operasi bersepadu ni, sebab Lembaga Kenaf Tembakau Negara ni selalunya bentuk operasi kita buat bersamalah dengan jabatan lain, Kastam, Polis. Tahun lepas, di mana jumlah yang ditangkap sepanjang tahun 2023 hanyalah berjumlah 291,000, dan kalau tahun 2022 sebanyak 111,421. Ini menunjukkan suatu bentuk anjakan dari segi jumlah tangkapan tahun ini saja, permulaan tahun yang kita berjaya kuatkuasakan ambil tindakan bersama melalui operasi bersepadu ni berjumlah 650,000. So pihak unit penguatkuasa kita apabila melakukan operasi tersebut
mendapati barang-barang seperti yang nampak di belakang ini adalah barang-barang rampasan di belakang tu. Tiada barang-barang lain daripada disimpan sebab RO atau resip operasi kita buat sepanjang tempoh 3 minggu tu berjaya mengesan dan terus melakukan rampasan. Tiada tangkapan dibuat terhadap mana-mana pihak semasa kejadian itu berlaku dan siasatan lanjut terhadap pihak-pihak berkenaan sedang kita jalankan supaya bukan sahaja rampasan tembakau yang kita berjaya lunaskan, kita cuba juga untuk melihat apa bentuk kesalahan lain yang boleh disabit terhadap bersalah apabila mereka yang terlibat dalam proses rantaian tu daripada pintu sepadan, transport dia, owner store tu. Sebab owner tu siasatan awal kita mendapati memang owner tu mengaku kesalahan dan barang yang dia simpan seperti rampasan ni dia tak patut simpan sebab kelulusan lembaga tak diberikan. Dia kena minta kelulusan lembaga ada lesen. Itu dia tak ada benda-benda tu, jadi kita boleh ada kuasa seperti bawah saya kata Seksyen 511 tadi tu dengan denda bawah Seksyen 512 dan kita ada dua option, sama ada kita nak charge di mahkamah ataupun kita nak compound dia. Kalau compound, kita tak bawa IP ke mahkamah, kita compound dia, jumlah dia 25,000. Yang separuh daripada yang saya kata Seksyen 51 Kurungan 2 tadi, Akta 692. So jumlah dia 20,000. Dan daun tu kita rampas seperti ada di belakang tuan-tuan dan puan-puan sekalian tu. Itu daun ni apabila dah dirampas dan mendapat kelulusan di pihak mahkamah DPP, kita akan lelong. Okey. So itu antara tata kelola atau tata cara yang kita buat dalam kes-kes rampasan seumpama inilah. Itu naratif atau informasi yang saya boleh share dalam konteks rampasan ada gini. So buat masa sekarang ini 3-4 jabatan ni yang pihak lembaga kena dan tembakau negara kerjasama. Saya berhajat di masa depan sebab mengambil kira saya mantan Ketua Pengarah JBJ Malaysia. Pintu masuk ada 4 sebenarnya di negara kita daripada belah utara. Yang ini kita dapat daripada Perak masukkan. Kita ada daripada Kedah, Perak, Perlis, Kelantan. Jadi saya saya dah bercakap dengan pengarah JPJ Kelantan, kerjasama kolaborasi antara jabatan bukan saja dengan Kastam, PJA, JSJN. Saya akan kerjasama juga dengan pengarah negeri 4 negeri ni, pengarah JPJ 4 negeri. Kalau ada kes-kes di mana kenderaan yang masuk daripada negara jiran melalui pintu masuk 4 negeri ini, kalau ada kes yang boleh disabitkan di bawah kesalahan JPJ, Akta Pengangkutan Jalan 1987, JPJ akan ambil. JPJ akan ambil dan kita akan ambil dari segi rampasan barangan tembakau. Kalau ada dadah, JSJN akan ambil. Kalau ada cukai yang tak jelas, Kastam akan ambil. Itu antara pembahagian segmentasi tugas penguatkuasaan yang di bawah operasi bersepadu yang kita buat selama-lama ini pun begitulah antara usaha-usaha je. Kita memang mengalu-alukan sebab kita di antara kita negara jiran ni memang kata ada hubungan geopolitiknya, ada hubungan sosioekonominya. Tapi apa yang kita harapkan, apa yang mereka buat dan orang kita buat ke sana itu mengikut peraturan. Nak masuk ada pasport, contohlah. Kalau barangan pula kena declare, custom punya requirement dan begitulah seterusnya. Virginia ni sebenarnya antara yang terbaik lah kan. Dia punya kualiti terbaik, termahal
Dan ada satu lagi dipanggil tembakau kampung. Tembakau kampung tu murah sikit. Dan yang selalu diseluduk masuknya tembakau Virginia lah. Yang saya cakap jumlah kalau harga RM30 1 kilo. Dan ini telah pun melalui proses pengawitan dan jikalau ini dah sedia dah untuk diproses di kilang-kilang di kilang-kilang rokok dan disebabkan oleh Virginia itu sendiri memang kita tidak ada di benar masuk sekarang di mana-mana bahagian negara kita, tapi disebabkan masuk dan dia tak declare pula custom, itu yang kita sabit kesalahan di bawah section 51 dan 1 tu lah. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih dalam guni-guni belakang tu, itu antara kuantiti sebenar yang dikatakan berjumlah 21 tan ataupun 21,000 kilo yang kita rampas sebelum pada ni pada awal bulan ini. Okey. Jap. Apa nama ni? Pemilik premis tu pecahan itu macam mana? Tak. Sebab dia apabila siasat nawar kita dapati lesen untuk memiliki ataupun menduduki premis tu beliau ada. Dan cuma dia tak dibenarkan menyimpan benda ni, klon ni je, dan dia pun tak ada lesen menyimpan. Itu kita sabit kesalahan dan kita rampas. Itu sebenarnya. Berapa ramai yang terlibat? Kalau tengokkan tim Intel saya untuk buat kerja-kerja RO tu, resit operasi, seramai 4 orang dalam tempoh 3 minggu. Dan itu dari segi unit lembaga kenaf tembakau negara saja. Tetapi penglibatan daripada pihak custom, Intel, pegawai custom pun ada, pegawai polis PGA pun ada membantu kita dalam tempoh 3 minggu tu. Dan masa operasi pada D-Day itu sendiri pun mereka pun hadir sama. Boleh cerita sikit modus operandi dia, maksudnya dari mana dia ambil dijangka untuk masyarakat? Dia kalau tengokkan negara jiran lah, belah utara, saya tak boleh sebut lah, faham tahu. Dan ini adalah untuk edaran secara tidak sah kepada pengilang-pengilang di seluruh negara. Sebab kuantiti 21 tan ni, 21,000 ni banyak. Dan yang menjadi kelainan sikit daun tembakau ni, dia bukan macam kita simpan telur. Telur ni perishable goods, 2 hari dah rosak. Benda alah ni kita simpan lagi lama lagi bagus. Dia punya aromatik dia tu. Jadi mereka akan menyimpan dalam tempoh masa tertentu sampai 1 tahun pun ada di dalam stor mereka. Dan pengawetan dalam keadaan kondisi macam ni dia tahan. Dan rokok yang dia akan dihasilkan melalui tembakau Virginia ni akan tidak rendah lah kualiti dia tu. Sebab tu dia mahal tembakau Virginia ni. Umur pemilik premis? Umur pemilik premis. Umur pemis ke umur pemilik polis? Pemilik premis. Berapa? 40-an. 40-an orang tempatan. Okay. Ya, dia ambil. Proses elisitasi tu ada. Proses pengambilan maklumat tu kita buat. Yang kata 4 orang yang terlibat ni. Itu orang kita. Bukan orang bukan pesalah. Suspek berapa? Suspek yang pemilik bangunan tu lah. Pemilik premis lah. Sorry. Ada soal siasat dengan pemilik premis tu, maksudnya dia dah 3 minggu ni kan buat. Jadi adakah sebelum ni memang dia menjelaskan orang Sepatah belum pada ni tidak. Apabila kita dapat tip off melalui resit operasi intelijen kita, dan kita follow dari semasa 3 minggu tu. Sebelum ni dia tak ada pemerhatian kita, maklumat kita timur pun tak ada. Nama Allah ni buat kerja-kerja macam ni. Sebab daun ni sebenarnya memang dia menjadi rebutan ramai di Virginia ni. Dia sebab dia kalau kita you all nak cium daripada sini ke, dia memang very sedap dia punya rasa ni.
Datuk Sifatnya maksudnya bukan untuk Tak ada, tu terbakar rokok je. Dia sigar boleh ke kan? Sigar selalu dia. Apa? Jenis apa? Untuk filler. Filler je kan? Kalau sigar untuk filler. Datuk maksudnya berapa lama dah daun ni diseluduk duduk dalam premis tu. Rampasan dibuat. Saya jangka beberapa bulan. Beberapa minggu. Sebab dia masuk sebenarnya tak lama di situ. Di satu store tu dia transit je. Lepas tu dia akan edar di lokasi-lokasi tertentu dalam negara untuk tujuan proses rokok lah. untuk nanti nak edar tu nak guna apa nanti? Kendaraan. Tempat kilang rokok lah. Tak dia angkut ni. Terus. Itu macam-macam lah. Mode of transport tu. Dia pun sikit-sikit ke dalam kuantiti besar. Tengok ada permintaan. Maksudnya dah lama lah benda ni berlaku ni. Dia sebenarnya kalau kita rasa lama, you akan tanya berapa lama. Kan? Sebab kita selalu memantau benda ni daripada custom. Sebab tu saya cakap pada tahun 2023, rampasan dia begini. 2021 ni. Mana kita tidak pernah memandang benda ni ringan. Persistently, secara berkala kita buat operasi. Sebab tu kita ada tangkapan, rampasan. Dan kalau kita tak pantau di pintu masuk, dia akan berlaku. Dan kalau rampasan boleh buat pun, pihak Datuk KP kita ni, lembaga kenal dia hanya report kepada kita di Putrajaya saja. Sekarang saya nak war-warkan kepada public at large, masyarakat. Ini kerjasama kolaborasi dengan Jabatan Berkuasa di Kelantan ni. Yang mana send across the board mereka-mereka yang penyeluduk lah. Dia penyeluduk sebenarnya baby custom yang dengan penyeluduk ni. Tapi kita pun because ada section kita tu yang boleh kita kuat kuasa kan. Itu kita ambil kuat kuasa lah. So apabila ada tangkapan from today onward, selagi saya dia ada di kementerian dan KP ada di sini, ada rapasan ni kita akan war-warkan pada you all supaya janganlah libat benda-benda ni. Di pihak kementerian pun daripada tanam tembakau sekarang ni kita dah berhenti proses sebab kita dah sign up dengan pihak mana? FCTC. Perikatan antarabangsa kan? WHO kan? Tak boleh tanam tembakau lagi. Terima kasih.